Kepekan Kuala membeli bingkai, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang bersaha Dr. Rosda Herawati binti Habib, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Lahadatul 3. Yang dihormati Puan Niksuhana binti Megadau, Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Menros Jumila alias Nur Syamimi binti Abdullah, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Encik Daman bin Jemu, Penolong Kanan Kom Kurikulum. Puan Rufina binti Ali, Penolong Kanan Petang. Rakan-rakan guru, seterusnya murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, intan permata cantik tersemat, dihias indah corak melati. Doa dibaca memohon rahmat. Moga majlis sentiasa diberkati. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Khairul Zaim bin Arifin. Majlis dengan segala hormat yang mempersilakan. Al-Fatihah. Angkat tangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wal malaikatal muqarrabin wa an taj'ala alstatana 'amiratan bi dzikrika wa qulubana bi khasyatika wa asrarana bi ta'atika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berhimpun pada pagi ini bagi menyempurnakan majlis pelancaran penghayatan hadis 40 Imam Nawawi. Semoga dengan keberkatan-Mu dapat kami mencontohi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana akhlaknya, sebagaimana mulianya beliau sepanjang kehidupan beliau. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wal masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Khairul Zaim atas bacaan doa itu tadi. Hadirin sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah rahmatnya dapat kita berkumpul di sini pada hari yang penuh keberkatan bagi menjayakan majlis pelancaran penghayatan hadis 40 dan sambutan Maulid Rasul peringkat Sekolah Kebangsaan Lahadatul 3. Maulid Rasul merupakan hari kebesaran umat Islam seluruh dunia yang diraihkan setiap tahun demi memupuk kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti agama dan cara hidupnya. Untuk makluman hadirin, objektif diadakan sambutan Maulid Rasul agar dapat menyegarkan ingatan kita terhadap junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan mengingatinya akan menambahkan lagi perasaan cinta, kasih kepadanya serta mengenang, menghargai dan mengambil iktibar kisah suka duka perjuangannya. Sudilah Tuan jalan berlapan di malam kelam. Sudilah Tuan beri ucapan, kata aluan pemanis kalam. Sebagai pembuka persana ucapan,
dijemput Ustaz Muhammad Nazir bin Azlan, Ketua Panitia Pendidikan Agama Islam SK Lahad Datuk 3 untuk menyampaikan ucapan aluan. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan Nabi, atau kama qala Nabi. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis yang berusaha Dr. Rusdah Herawati binti Hamid, Guru Besar SK Lahad Datuk 3, barisan penolong kanan, rakan-rakan guru, jawatan kuasa pelaksana majlis sambutan Maulidur Rasul dan pelancaran modul penghayatan hadis 40 pada hari ini. Seterusnya anak-anak putra dan putri yang soleh dan solehah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pertamanya marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang penuh barakah dan mulia ini dapat kita bersama-sama hadir untuk sama-sama kita menjayakan program kita pada hari ini, yang sebenarnya hari ini kita laksanakan dua dalam satu, iaitu program yang pertama program sambutan Maulidur Rasul, dan yang kedua ialah pelancaran modul penghayatan hadis 40, yang insya-Allah Ustaz akan jelaskan apakah itu hadis 40 dan juga objektif pelaksanaannya insya-Allah sebentar lagi. Yang pertamanya objektif sambutan Maulidur Rasul, seperti mana yang telah disebut oleh Cikgu Syakil tadi selaku pengurusi majlis. Bila mana kita melaksanakan sambutan Maulidur Rasul saban tahun, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyemai, menyuburkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika dahulu satu orang lelaki ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bilalah berlakunya hari kiamat?" Dia tanya kepada Rasulullah, bila berlaku hari kiamat? Nabi tidak menjawab soalan lelaki tersebut, tetapi dia bertanya semula, "Apakah persediaan yang kamu telah lakukan?" Lalu kata lelaki tersebut, "Inni uhibbullah wa rasulah." Sesungguhnya aku mencintai Allah dan juga Rasulnya. Faqala anta ma'a man ahbabta. Dan berkatalah Rasulullah kepada lelaki tersebut, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai di hari kiamat kelak. Jadi bila mana lelaki tersebut menyebut yang dia mencintai Allah dan Rasul, insya-Allah janji Rasulullah, di hari kiamat nanti dia akan bersama Allah dan Rasul. Inilah pengajaran yang kita boleh ambil daripada soalan lelaki tersebut. Siapa yang kita cintai di dunia ini, kita akan bersama dengan dia di hari kiamat kelak. Kalau di dunia kita cintai Rasul, kita akan bersama Rasul. Kalau di dunia kita mencintai artis, kita suka kepada artis, kita idolkan artis, kita akan bersama dengan artis tersebut di hari akhirat kelak. Kalau kita mengidolkan pemain bola sepak melebihi segala-galanya, kita akan bersama dia di hari akhirat kelak. Jadi kamu pilih siapa yang paling kamu cintai untuk kamu bersama di hari akhirat kelak. Semestinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang pertama. Jadi antara objektif utama pelaksanaan Maulidur Rasul kita saban tahun ini, walaupun di peringkat sekolah kita sedikit lambat pada tahun ini disebabkan beberapa kekangan, tetapi
kita tetap juga melaksanakan supaya kamu sedar bahawa kecintaan kepada baginda Rasul itu adalah kecintaan yang paling agung yang patut kita semaikan dalam diri kita, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan pelancaran modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi. Mungkin ramai yang tertanya-tanya, apa itu hadis 40? Hadis itu apa? Kan? Jadi seperti mana yang telah Ustaz sebutkan tadi di awal tadi, hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan Nabi. Kata Rasulullah kepada kita semua, telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang mana selagi mana kamu berpegang pada dua perkara tersebut, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara tersebut? Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi. Ya, Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Sunnah Nabi ini apa? Sunnah Nabi ini ialah segala perbuatan, segala apa yang disandarkan kepada baginda Rasulullah, termasuklah kata-kata. Jadi hadis ini ialah kata-kata daripada baginda Rasulullah. Okey? Jadi kalau orang tanya kamu apa itu hadis? Kamu tahu hadis itu ialah kata-kata, kata siapa? Kata-kata Nabi, kata-kata Rasulullah. Jadi ada orang bertanya juga, Ustaz, kenapa namanya hadis 40? Bukan hadis 50, bukan hadis 100. Kenapa namanya hadis 40? Jadi ini pun disebut oleh baginda Rasulullah dalam sepotong hadis yang berbunyi, man hafiza ala ummati arba'ina hadisan min amri dinah ba'asahu Allah faqihan wa kuntu lahu syahidan wa syafi'a, atau kama qala Nabi. Kata Rasulullah, sesiapa yang menjaga hadis 40 hadis kepada umatku dalam urusan agamanya, Allah akan membangkitkan dia sebagai orang yang faqih, orang yang pandai, alim agama. Dan Rasulullah akan memberi syafaat di akhir akhirat kelak. Jadi para ulama pada zaman dulu ni, mereka berebut-rebut mengumpulkan 40 hadis. Ada ulama yang mengumpul 40 hadis berkenaan dengan adab. Ada ulama yang mengumpul 40 hadis berkenaan akidah. Dan ada ulama yang mengumpulkan 40 hadis mencakupi semuanya, iaitulah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Nawawi ini mengumpulkan 40 hadis yang mencakupi seluruh kehidupan manusia sebagai seorang Islam. Sebenarnya hadis ni kalau ikutkan bilangannya beribu-ribu, beratus-ratus ribu hadis. Tapi 40 yang utama ni untuk menjadi sumber rujukan kita sebagai seorang Muslim. Jadi di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, selaras dengan arahan daripada YB Menteri Pendidikan, ya, di mana pelaksanaan hadis 40 ini akan dilaksanakan di seluruh institusi di bawah pendidikan KPM bermula pada tahun 2024 ini. Jadi antara pelaksanaannya ialah kita akan mengadakan di luar kelas ataupun di dalam kelas. Di luar kelas seperti mana ceramah, perkongsian hadis, tayangan video dan sebagainya. Begitu juga di dalam kelas, guru-guru pendidikan Islam ni akan menerapkan pengajaran-pengajaran daripada hadis 40 ni dalam pendidikan Islam di kelas masing-masing. Jadi itulah antara kaedah pelaksanaan bagi program hadis 40 ini. Di kita harap semua jelas tentang kita punya pelaksanaan, tentang kita punya objektif pelaksanaan adalah untuk meraihkan slogan KPM yang berbunyi anak baik lagi cerdik, ABC kan. Anak baik lagi cerdik ni bermaksud murid-murid yang baik. Yang baik dari segi apa? Baik dari segi agamanya yang pertama, dan juga adabnya. Jadi bila mana mau menetapkan murid ini baik, maka hadis 40 ni diterapkan di dalam institusi pendidikan di sekolah-sekolah dan sebagainya. Jadi saya kira sekadar itu dulu
untuk sedikit perkongsian tentang hadis 40. Mudah-mudahan seluruh warga sekolah SK Lahad 3 ini dapat memberi sokongan dan menjayakan segala bentuk program kita di peringkat sekolah. InsyaAllah mudah-mudahan ada sahamnya di hari akhirat kelak. Jadi saya kira sekadar itu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Nazir bin Azlan atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin sekalian, kalau Tuan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada Tuan mandat diberi, mohon disempurnakan majlis kami. Tidak lengkap sekiranya majlis tiada perasmi, maka tibalah masanya untuk kita sama-sama mendengar dan menghayati ucapan daripada yang berusaha, Dr. Rosda Herawati binti Hamid, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Lahad 3. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Terima kasih pengurusi majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Cikgu Suwana binti Megat Daud, penolong kanan pentakbiran. Cikgu Nur Syamimi, penolong kanan Al-Iwal Murid. Cikgu Daman Bijemu, penolong kanan Kurikulum. Cikgu Rupina binti Ali, penolong kanan petang. Pengurusi Ketua Panitia Pendidikan Agama Islam Ustaz Muhammad Nazir, rakan-rakan guru serta murid-murid yang dikasihi dan dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat mengadakan majlis pada pagi ini, yaitu pelancaran hadis 40 dan juga sambutan Maulidur Rasul. Tahniah kepada jawatan kuasa Pendidikan Agama Islam dan juga rakan-rakan guru yang membantu untuk memastikan program ini dapat dilaksanakan pada hari ini. Seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Muhammad Nazir tadi, berkenaan dengan dua program serentak kita jalankan pada hari ini, walaupun agak terlewat, namun kita juga teruskan untuk memastikan bahawa kedua-dua perkara ini kita tidak tertinggal untuk dilaksanakan di peringkat sekolah. Kerana sambutan Maulid Rasul ini setiap tahun kita adakan. Murid-murid semua, tidak lain tujuannya adalah untuk menanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kenapa kita perlu tanamkan dalam diri kita? Kerana di akhirat nanti hanya ada satu orang yang boleh menolong kita nanti. Hanya ada satu orang yang sibuk menguruskan umatnya. Hanya ada satu orang yang boleh memberi syafaat kepada kita. Yang bila dia bangkit, orang yang pertama dicarinya adalah umatnya. Syukur kitanya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam pun bercakap dengan Tuhan, bagusnya umat Nabi Muhammad ni. Beruntungnya menjadi umat Nabi Muhammad. Kalaulah boleh, dia pun mau jadi umat Nabi Muhammad. Jadi kita seharusnya bersyukur. Kenapa kita buat program bagi program ini, mengadakan
sambutan Maulid Rasul ini tidak lain tujuannya adalah menerapkan, mengingatkan kita selalu. Tidak ada yang cara yang paling mudah adalah dengan membaca salawat. Ya. Mungkin hari ini murid-murid tidak sedar, tidak tahu, macam juga cikgu-cikgu pun pernah jadi murid dulu. Bila ada program begini di sekolah, cikgu pun sibuk juga bermain, bercerita, tidak mendengar. Tetapi apabila sudah dewasa, kita dengar ceramah, kita dengar majlis-majlis agama, akhirnya memberi kesedaran kepada kita betapa pentingnya rasa cinta itu diterapkan di dalam diri kita. Yang paling penting dan paling mudah adalah dengan menerapkan bacaan selawat setiap hari. Baik semasa kita memandang kamu dalam kenderaan, baik kamu dalam perjalanan dari sekolah pergi sini, selawat tidak sedar 300-400 kali sudah kita selawat tanpa kita sedari. Berbanding kita menyanyi lagu apa itu, Dawai. Betul, cikgu ada juga selalu coba-coba lalu mengamalkan pada setiap pagi tanpa sedar 300-400 kita baca dari rumah sampai ke sekolah. Balik pun begitu juga. Akhirnya dalam satu hari itu kita dapat baca beratus-ratus kali, boleh mencecah sampai 1000 kali dalam waktu yang sekejap saja. Jadi itulah Nabi akan cari orang yang lidahnya selalu berselawat. Nabi akan bantu orang yang selalu mengingati dia. Seperti juga kata Ustaz tadi, yang kita akan bersama-sama dengan orang yang kita cintainya. Betul kita bukan manusia yang bagus, sempurna iman kita tidak. Tetapi amalan-amalan yang kita buat inilah nanti akan kita bekal di akhirat nanti. Ya, murid-murid, ingatlah, ya, setiap dari kita ni akan meninggal dunia. Tak kira kamu masih kanak-kanak kah, kamu tua kah, nanti muda kah, tidak kira. Tiba-tiba saja kita dengar kabar berita meninggal dunia. Lemas kah, dibaham buaya kah, jatuh dari tangga kah, dan sebagainya. Jadi basahkan lidah selalu dengan membaca selawat. PPD ada menyebut dalam mesyuarat baru-baru ini, dalam mesyuarat pengurusan, memesan kepada semua guru besar dan hadirin yang hadir pada mesyuarat tersebut supaya memastikan bahawa semua murid mesti pandai membaca Fatihah. Kerana apa? Sebab apabila murid boleh membaca Fatihah, artinya mereka boleh sembahyang dengan betul. Kalau mereka tidak boleh, kata PPD, kalau murid itu tidak pandai baca Fatihah, sudah pasti dia tidak boleh sembahyang dengan betul. Sebab surah itu bukan wajib. Yang wajib adalah Fatihah di dalam solat. Semua murid boleh baca Fatihah? Dia ceritakan pada pagi itu, saya datang ke SK Lahadatul 3. Saya maklumkan saya mau pergi ke kantin. Mana adanya guru besar SK Lahadatul 3? Saya angkat tangan. Oh, ada panggilannya. Saya sengaja biarnya, saya singgah di kantin, di prasekolah. Saya singgah di prasekolah dan saya uji murid di situ. Bila saya uji kelas itu, alhamdulillah, dia kata semua murid prasekolah pandai membaca Fatihah. Rupanya mereka mengamalkan bacaan Fatihah setiap hari di prasekolah dan ada imamnya. Itu yang dia ceritakan. Lega hati cikgu. Alhamdulillah, sudah pandai pula budak dibaca Fatihah. Kalaulah tidak pandai, malunya cikgu. Jadi murid-murid, paling kurang pun kamu kena pandai baca Fatihah dengan betul. Ya,
jangan jadi satu hari nanti kamu menjadi imam di masjid, batik Fatihah pun salah baca. Agak-agaklah kalau mau jadi imam ya, pastikan ada ilmu di dada, bacaan kamu betul supaya makmum di sana tidak ketawa bila kamu baca. Jadi betapa pentingnya ilmu itu. Disinilah masanya kamu menuntut ilmu. Selama kamu masih berada di sekolah ni, tuntutlah ilmu. Dengarlah ajaran yang diberi oleh guru-guru, oleh ustaz-ustazah itu. Dan baiknya KPM ini semakin hari semakin advance. Ditambah lagi dengan pendidikan 40 hadis. Dulu bahasa cikgu sekolah tidak ada nih. Orang dulu-dulu ketinggalan dari segi ilmu pendidikan tentang agama ni. Murid-murid sekarang beruntung. Tetapi satu cabaran besar di sini ialah akhlak dan adab murid-murid zaman sekarang ni semakin hari makin merosot. Kami dulu walaupun kurang pendidikan agama, tetapi adab dan akhlak kami baik. Tidaklah cemerlang tetapi baik. Hormat kami dengan ibu bapa masih lagi. Hormat kami dengan guru masih tinggi. Tapi murid-murid sekarang 1000 kali dicakap, belum tahu 1 kali dia dengar, diamalkannya. Dulu-dulu kalau ibu bapa kami bercerita dengan orang, ada tamu datang, tak payah ibu bapa bercakap, dia kasih besar saya biji matanya. Kami pun sudah lari. Tak lagi kami berada di situ. Tapi sekarang kasih besar biji mata, kenapa mak? Bukan lagi dia lari, dia tanya kenapa mak? Kenapa mak mata bapak besar? Dia tak paham lagi. Itulah adab. Malahan menunjukkan lagi mainannya. Ini mainanku, baru dibeli oleh mamaku. Harganya mahal nih. Orang tua tengah bercerita. Disitulah juga dia sibuk mau minta makanan. Mak, minta itu mak, minta. Orang kasih keluar makan untuk tamu, di situ juga dia minta. Di situ juga dia keluar minta pujinya. Jadi itulah adab. Paling kurang murid kamu sepatutnya mudah mengucapkan terima kasih. Siapapun yang memberi apa-apa kepada kamu, cikgu selalu nampak murid ini berat barangkali, ada emas sekali dalam mulutnya. Kalau diberi apa-apa, susah betul mengucapkan terima kasih. Dapat piala di sini, mulutnya terkatup rapat. Barangkali kalau dia ucap terima kasih, keluar emasnya jatuh hilang. Ucaplah, belajar kita beradab, belajar untuk menghormati, belajar untuk kita menjadi manusia ABC, anak yang baik lagi cerdik. InsyaAllah kita akan berjaya dunia dan akhirat. Selalu cikgu cakap, bila kita menerima sesuatu daripada orang, siapapun orang itu, kawan kita, orang yang lebih tua daripada kita, cikgu kita, apatah lagi, ucaplah terima kasih. Tidak hilang duit kamu dalam poket. Siapapun yang kamu dapat sesuatu daripada orang itu, ucap terima kasih. Kamu pinjam pemadam, ucaplah terima kasih dengan rakan kamu. Itulah adab. Kalau itu pun tidak boleh kamu buat, jangan kamu mimpi menjadi sesuatu yang lebih besar daripada itu. Siapa di sini pagi-pagi bangun dia kemas tempat tidurnya? Angkat tangan. Dia lipat selimutnya, dia kemas tempat tidurnya. Ataupun bangun sejak, terus mandi ataupun tak mandi, sudah cuci muka sejak, kabut ketika lambat sudah, lambat sudah. Tanya kepada yang angkat tangan, beri tepukan. Tanya yang kemas. Teruskan amalkan begitu. Kebanyakan kanak-kanak sekarang itu pun kalau tak membohong lah. Kalau tak membohong, kalau tak mamaknya juga yang seluruhnya. Okey, jadi murid-murid, teruskan amalan yang baik, teruskan tindakan yang baik. Okey. Jadi cikgu harap dengan pelaksanaan hadis 40 ini, murid-murid akan dapat
menerapkan 40 hadis ini dalam kehidupan seharian. Dan dengan mengamalkan, dengan ceramah yang akan kita adakan pada hari ini nanti, daripada ceramah jemputan kita nanti, murid-murid sila beri perhatian. Bukan selalu kita buat program begini. Sila beri perhatian, dengar, dan moga dengan ceramah itu nanti rasa cinta dan rasa sayang, kasih kita, rindu kita dengan Nabi Muhammad SAW akan bertambah-tambah dan bertambah keimanan kita juga. Jadi murid-murid, cikgu harap mudah-mudahan program pada hari ini dapat mencapai objektifnya. Tidak lupa juga sebelum itu saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada pentadbir serta juga kepada semua ahli jawatan kuasa program program hari ini, yaitu Majlis Pelancaran Hadis 40 dan juga sambutan Maulid Rasul pada bagi tahun 2024. Moga majlis ini dapat mencapai objektif yang kita sasarkan dan juga penerapan 40 hadis itu dapat dilaksanakan dengan sempurna kepada semua murid. Ya, dan sama-samalah kita berdoa dengan bantuan, dengan adanya hadis ini nanti murid-murid akan akhlaknya akan lebih terdidik, adabnya akan lebih baik daripada pada yang sebelumnya. Untuk itu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, cikgu dengan ini merasmikan Majlis Pelancaran Hadis 40 bagi tahun 2024 dengan rasminya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berusaha dokter atas ucapan perasmian sebentar tadi. Oke, 3. Yang dihormati, majlis kita diteruskan lagi dengan mempersilakan adik Adi Sufyan bin Abdullah dari kelas 6 Al-Razi dan adik Nurul Najwa binti Galwas dari kelas 6 Al-Biruni untuk membacakan hadis sebagai perkongsian bersama pada pagi ini. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum. Hadis 12. Meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan. Riwayat At-Tirmizi wa ghairuhu. Maksudnya, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara keindahan Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan dirinya. Hadis hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi dan imam yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
zakat. Hadis 3, rukun. عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن أمارة ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. رواه Al-Bukhari wa Muslim. Maksud hadis tadi ialah daripada Sayyidina Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibina atas 5 rukun: bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, mendirikan solat, menunaikan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Daripada hadis tadi kita mendapat pengajaran bahawa Islam merupakan cara hidup sempurna yang menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam rukun Islam terdapat hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu mengucapkan 2 kalimah syahadah, salat, puasa, zakat dan haji. Orang yang berpuasa, membayar zakat dan menunaikan haji tetapi tidak mendirikan solat ialah orang yang meninggalkan ibadah yang utama. Hal yang demikian kerana solat merupakan tiang agama seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, yang bermaksud solat adalah tiang agama. Setiap orang yang beriman mestilah patuh melaksanakan segala tuntutan dalam rukun Islam. Apa yang diyakini mestilah dibuktikan dalam bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dan terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih kepada adik Adi Sufyan bin Abdullah dan adik Nur Najwa binti Kalwas atas perkongsian bacaan hadis sebentar tadi. Tinggi menegak si pohon jati, tempat burung hingga berteduh. Ilmu itu pelita hati, kelak hidup akan tersuruh. Masa yang ditunggu sudah pun tiba. Majlis pada pagi ini akan diteruskan lagi dengan pengisian ceramah Maulid Rasul. Sebelum saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz, ialah kita berkenalan terlebih dahulu dengan mempunyai diri. Nama beliau ialah Ustaz Sahdan Akbala yang berasal dari daerah Tawau dan bermastautin di daerah Lahadatul. Untuk makluman hadirin, beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Batu Empat Tawau dan seterusnya melanjutkan pengajian menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Apas Tawau. Setelah menamatkan sijil pelajaran Malaysia SPM, beliau telah menuntut ilmu di pelbagai tempat, antaranya ialah Pondok Wadi Al-Kausar Tawau, seterusnya Madrasah Darul Hidayah Sungai Imam Tawau, seterusnya Madrasah Mujamma Ibnu Sunni di Taqi Pondok Mustaq Pedang Kedah di bawah didikan Tuan Guru Haji Rahim Al-Maki, dan akhir sekali Madrasah Ad-Diniyah Al-Bakriyah Pondok Pasir Tumbuh Kelantan. Kini beliau telah menjawat jawatan sebagai Guru Takmir Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sabah, Imam Rawatib Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sabah, dan pemegang Tauliah Jabatan Mufti Negeri Sabah, penceramah agama Tauliah Al-Quran seluruh Sabah, serta Tauliah mengajar kitab di daerah Lahadatul. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Sahdan Akbala untuk meneruskan acara pada pagi ini. Majlis mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertama dan selamanya
kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang dimuliakan dan dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengetua Dr. Rosdah Herawati binti Hamid, aku Guru Besar, dan juga timbangan pengerusi Puan Ning Suhana binti Megat Daud, beserta guru-guru barisan pelajar yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Pertama sekali, sebelum kita berceramah ataupun mengingatkan tentang peristiwa kelahiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu kita kena sentiasa menanamkan sifat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kenapa? Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa perlu kita sentiasa bersyukur dengan Allah? Kerana Allah sentiasa memberikan kepada kita kebaikan dan juga nikmat. Kerana banyak nikmat yang perlu kita syukuri. Antaranya nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Adik-adik semua sihat ni? Kalau tak sihat, kalau kita katakan tidak sihat, sudah tentu tidak akan datang ke sekolah, kan? Jadi Alhamdulillah, bukan sekadar nikmat kesihatan sahaja yang perlu kita lihat. Ketenangan, suasana aman dan damai, keselesaan yang kita ada pada hari ini merupakan suatu nikmat daripada Allah. Bahkan adik-adik semua sebelum turun ke sekolah, mak ayah sediakan sarapan, betul? Dapat kanan kiri semua kawan-kawan baik, betul? Duduk di sekolah ni semua guru-guru kita baik, betul? Jadi banyak perlu nikmat yang perlu kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengatakan, bila mana kamu mensyukuri nikmatku, aku akan tambah. Jadi untuk kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, banyak cara dan banyak kaedah yang perlu kita lakukan. Dan di antara salah satu nikmat untuk kita mensyukuri nikmat tadi adalah dengan sentiasa mengucap alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu hendaklah selalu engkau sebutkan. Apa makna sebut di sini? Yakni lazimkan nikmat itu hendak kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang memberikan nikmat ini adalah Allah. Jadi termasuk nikmat yang paling terbesar sekali ke atas seluruh kita, adik-adik sekalian, yang ada di alam ini adalah nikmat diutuskan baginda Nabi Muhammad Kenapa tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan adalah untuk rahmat sekalian. Jadi huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allah menceritakan dalam Al-Quranul Karim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutuskan rasul di atas agama yang sebenar. Yuzhiruhu 'ala ad-din kulli. Allah menzahirkan agama ini daripada seluruh agama-agama yang ada. Walau karihal musyrikun, sekalipun orang kafir musyrikun tidak suka kepada agama Islam. Kita lihat keadaan suasana hari ini, adik-adik. Kita buka mata sedikitnya. Apa yang berlaku di tanah Arab, khususnya saudara-saudara kita, keluarga kita, seagama kita yang ditindas. Kebencian yang dizahirkan oleh musuh-musuh Islam itu begitu dahsyat. Kan? Kerana agama yang disebut oleh Allah Ta'ala, liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah sentiasa menzahirkan kebenaran agama Islam ni meskipun orang musyrik itu tidak suka. Tapi
apapun alhamdulillah, begitulah keadaan kita umat dan baginda Nabi Muhammad SAW itu akan sentiasa melalui fase ujian. Akan ada fase ujian. Okey, alhamdulillah. Kita kembali kepada topik utama, yaitu tentang kelahiran junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, laqad ja'akum min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri. Jadi yang dimaksudkan adalah junjungan baginda Nabi Muhammad. Kita sudah tahu bahawa semua maklum Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Sewaktu peristiwa kelahiran baginda Rasulullah ataupun baginda Nabi Muhammad ada dicatatkan di dalam surah As-Saff di dalam Al-Quranul Karim, ketika Sayyidina Isa alaihi salam mengatakan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel, kata Nabi Isa kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sungguhnya aku ini diutuskan kepada kamu, aku merupakan Rasul yang diutuskan oleh Allah kepada kamu, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yang membenarkan ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Isa mengatakan musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yang telah membenarkan kitab sebelumnya. Wa mubasysyiran, kata Nabi Isa, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku memberi suatu perkhabaran, berita gembira, selepas ketiadaanku nanti akan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul di akhir zaman, yaitu min ba'di ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Salah satu daripada laqab gelaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad adalah Ahmad, yang asalnya adalah digelarkan sebagai Muhammad. Nama pengertian Muhammad itu yang terpuji, kerana menggambarkan ciri-ciri kepribadian yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad. Nabi kita ini adalah seorang makhluk yang begitu agung, seorang manusia yang begitu mulia. Tidak ada contoh kebaikan yang ada pada kita pada hari ini melainkan ada pada Rasulullah SAW. Sehingga sekecil-kecil kebaikan apapun, kata ulama tasawuf, itu ada pada diri baginda Rasulullah. Oleh kerana Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan adalah rahmat bagi sekalian alam. Arti kata Islam, iman, termasuk akhlak yang baik, yang mulia, adab yang baik, itu berasal daripada Rasulullah SAW. Kerana buktinya sebelum ketika Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah, masyarakat kaum musyrikin jahiliyah berperilaku dan bertindak ataupun mereka mengamalkan prinsip akhlak yang buruk. Yang kalau kita membaca sirah-sirah kehidupan mereka begitu sangat dahsyat, ya. Adik faham bagaimana amalan sikap bermain judi itu sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat jahiliyah. Bila sebut istilah masyarakat, artinya keburukan itu sudah menjadi sesuatu kegiatan yang dianggap kebiasaan. Perjudian, pembunuhan, kan? Meminum khamar, ya, mendilik nasib, ataupun jika mereka dikurniakan bayi perempuan yang dianggap sial, lalu bayi perempuan ataupun anak perempuan itu ditanam secara hidup-hidup. Di rata-rata tempat berlaku perzinahan, penindasan, perhambaan. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan junjungan baginda Nabi Muhammad,
keadaan ini telah berubah. Yang sebelumnya darjat wanita muslimah ataupun perempuan di masa zaman jahiliyah dianggap rendah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah, maka darjat kaum wanita dianggap lebih mulia. Ya, minum arak itu menjadi kebiasaan ketika Rasulullah diutus, maka ditegah oleh Allah minum arak itu merupakan suatu dosa besar. Perjudian yang dilakukan di mana-mana ketika Islam sudah mulai berkembang dan dibawa oleh Nabi Muhammad, perjudian itu antara amalan syaitan, rijsun min amali syaitan. Di dalam Quran pun disebut. Sama juga dengan penilikan nasib daripada tukang sihir. Jadi keadaan ini telah berubah, kerana tidak lain dan tidak bukan diutusnya baginda Nabi Muhammad adalah untuk membawa rahmat. Apa arti kata rahmat? Kebaikan. Yang sebelumnya keadaan suasana yang begitu buruk berubah menjadi baik. Penuh dengan kekufuran tempat tersebut, tapi diutusnya baginda Rasulullah penuh dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rahmat itu kita boleh dapat rasai ketika ini. Betul tak? Alhamdulillah. Kenapa tuan-tuan? Adik-adik sekalian, kita boleh lihat, kalau nak dikira anggaran di antara jarak tempat kita lah hadapun, contoh dengan Madinah tempat baginda Rasulullah dimakamkan begitu jauh. Tetapi walaupun Rasulullah tidak pernah sampai di tempat kita, bahkan kita tak pernah lihat pun, sudah anggaran Nabi meninggalkan kita selama 1446 Hijrah. Adik-adik pernah jumpa Rasulullah? Melihat Rasulullah? Tidak pernah. Ustaz pun tidak pernah. Tapi kenapa seringkali kita menyebut namanya, kita beriman kepadanya? Setiap laungan azan kita menyebut nama Nabi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru saja tadi dibacakan hadis 40. Merupakan perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan adik-adik sendiri semuanya, kan? Ayah kita, ibu kita Islam, keturunan kita Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang Islam, orang mukmin itu bersaudara. Jadi alhamdulillah, walaupun demikian kita lihat rahmat yang ada pada Rasulullah itu sampai kepada kita pada hari ini. Jadi oleh kerana demikian, lanjutlah kita betapa pentingnya untuk kita mengingati peristiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tujuan dan matlamat, sehingga ada ulama mengatakan bahwasanya agar kita sentiasa mengingati sosok mulia, seorang manusia yang begitu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kebaikan, curahan, manfaat kebaikan yang ada pada beliau sampai kepada kita hari ini, maka salah satu nikmat yang perlu kita syukuri adalah diutusnya baginda Rasulullah. Cuma Ustaz nak ceritakan bukan tentang masalah kelahiran tak kelahiran ya. Yang Ustaz nak ceritakan intipati daripada tauladan yang perlu kita ikuti adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai akhlak yang mulia. Akhlak. Dalam hadis, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa dia akhlak? Sifat dan kelakuan yang baik. Itu dia akhlak. Sifat dan kelakuan yang baik. Tak kiralah kelakuan itu sama ada disandarkan kepada perkataan, perbuatan, ataupun amalan. Macam mana ke atas diri seseorang yang mempunyai akhlak? Dengan akhlak daripada lisannya itu sudah menunjukkan dia seorang yang berakhlak. Contoh akhlak dalam berbicara dan juga berkata-kata, yaitu bercakap, sentiasa bercakap perkataan yang baik. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut."
Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia bercakap yang baik-baik. Ya, alhamdulillah adik-adik semua sekarang ni, kalau kita betul-betul mengikuti akhlaknya Rasulullah, akhlak baginda Nabi Muhammad, mesti kita bercakap yang baik-baik. Cakap baik-baik kepada siapa? Ibu kepada guru, kepada kawan-kawan kita. Jadi akhlak yang ditanamkan dahulu tentang perkataan. Kerana dalam riwayat mengatakan Rasulullah itu kalau berbicaranya lembut sekali, tidak bersikap kasar, laisa syadid, tidak keras, tidak memperlihatkan kesombongan. Walaupun Rasulullah itu makhluk yang paling mulia, agung, dijamin oleh Allah sebagai manusia yang mempunyai kelebihan sehingga tidak diciptakan syurga oleh Allah melainkan kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di saat Rasulullah berbicara dan berkata-kata dengan sesiapa sahaja pun, sehingga dalam riwayat mengatakan Rasulullah berbicara dengan unta, Rasulullah berbicara dengan seekor serigala, Rasulullah berkata-kata dengan seekor biawak, dan termasuk juga pokok Rasulullah tetap berbicara dan berkata-kata dengan begitu lunak dan lembut. Ustaz nak ceritakan bagaimana Ustaz katakan tadi Rasulullah pernah berbicara dengan unta. Suatu ketika ada seekor unta yang begitu dalam keadaan sayapnya, dia datang mengalir air matanya. Kemudian Rasulullah melihat, dengan izin Allah, ini salah satu mukjizatnya Rasulullah berbicara dengan unta. Sehingga Rasulullah itu memberitahu dan melaporkan kepada baginda Rasulullah bahawa empunya tuan bagi unta itu tidak memberi makan dan minum, melainkan hanya dibebani dengan barangan dan diberati dengan pekerjaan. Sehingga unta itu begitu letih. Maka unta begitu dalam keadaan letih, tidak tahu untuk mengadu kepada siapa, dia datang dengan Rasulullah. Rasulullah dapat memahami keadaan, melihat keadaan situasi unta tadi itu. Rasulullah menegur tuannya. Kan? Begitu juga suatu ketika ada seekor biawak. Kalau zaman kita di biawak di bahaya. Bahkan kalau ada biawak sekarang pun mungkin kita lari, betul? Kan? Ada suka biawak ke buaya. Okey. Berbeza kalau biawak kita di Malaysia ni dengan di padang pasirnya. Kalau di tanah Arab, biawak itu disebut sebagai dog. Dog ni maksudnya biawak padang pasir lah. Dan boleh dimakan, hukumnya harus dimakan. Bahkan dekat tanah Arab pun ada nasi Arab campur biawak. Bahkan dia boleh jadi penawar dan juga ubat. Kerana Khalid Al-Walid merupakan sahabatnya Rasulullah, ya kan? Adik-adik boleh senyap. Ustaz, kalau ada yang bercakap ni macam Ustaz boleh bercakap. Pasti kita akan berselawat sekejap sekejap. Okey, dengar dulu. Jadi ketika Khalid Al-Walid makan dog, dimasak begitu di hadapan Nabi SAW. Kemudian Khalid mengatakan, ya Rasulullah, jumlah makan. Rasulullah mengatakan, Nabi tidak menolak dan tidak mengiyakan. Jadi kata menurut ulama usul fiqh, mereka melihat keadaan Rasulullah tidak juga menolak dan juga tidak juga membenarkan, berarti hukumnya harus. Karena kalau Rasulullah tolak berarti hukumnya haram. Kalau Rasulullah membenarkan mungkin jadi sunnah ataupun jadi wajib. Tapi paling tidak pun kalau Rasulullah membenarkan dimakan termasuk daripada sunnah. Tapi Rasulullah tidak tolak dan tidak membenarkan berarti hukumnya harus. Itu cara kaidah kita nak menilaikan hukum tu begitu. Baik. Jadi suatu ketika nak cerita biawak padang pasir dog ni datang di hadapan Rasulullah. Ya, kalau biawak kan dia jalan macam mana? Langsung di hadapan Rasulullah, biawak padang pasir itu mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Biawak tidak pernah bercakap. Tapi ketika datang di hadapan Nabi, maka biawak itu mengatakan, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya kamu Muhammad adalah pesuruh Allah.
Mungkin lah Ustaz nak tanya lah, kalau ada biawak pun datang panggil nama kita, "Woi Muhammad, Faruk, rasa-rasa adik-adik kok macam mana? Lagi kan tangkap?" Lari kan? Jadi adik-adik betapa begitulah agungnya Rasulullah, sehingga binatang sahaja pun mampu berinteraksi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi Ustaz nak bagi tahu akhlak yang utama kita tanamkan, yaitu akhlak di dalam berbicara. Jangan ada kesombongan, jangan ada makian, jangan ada cacian. Lebih-lebih lagi kalau kita berinteraksi, bercakap, adik-adik dia mah. Kalau bercakap dengan orang tua bagaimana akhlaknya? Wa qulu qawlan karima wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah kamu bercakap dengan perkataan yang mulia. Maksudnya, kalau kita bercakap dengan orang tua ni biar dalam keadaan sopan. Kalau mak ayah kita panggil, "Muhammad, Zaid ke?" Kita jawab, "Ya, wahai." Kan? Kalau ibu ayah kita panggil sekali, kita kena sahut. Kalau ketika ayah kita bercakap, kita kena diam dan mendengar. Kalau ada ayah kita sedang duduk, jangan lalu dihadap. Kalau ibu kita minta pertolongan untuk membuat kerja, kita bantu. Kalau kita sholat, kita sentiasa doa. Siapa? Okey, Ustaz nak tanya, siapa sini yang sentiasa doakan mak ayah? Katakan, jujur kan? Katakan. Ada. Okey, turun tangan. Jadi yang turun tangan sudah. Jadi yang tak angkat tangan ini tidaklah doakannya. Okey, turun. Okey, sudah. Terus dia. Saya tu doakan tapi saya tak mau tunjuk dengan Tuhan saya. Saya tak mau tunjuk. Okey, itu antara hak kita dengan ibu bapa. Yang kedua, Ustaz nak terangkan prinsip nilai akhlak kita kepada guru-guru kita. Adik-adik lihat wajah-wajah guru-guru kita yang ada di sekolah ni. Penat lelah bakti mereka, kebaikan mereka. Guru merupakan salah satu wasilah untuk kita sampai dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah guru, melihat wajah ibu bapa merupakan pahala. Murid yang berbakti dan taat kepada ibu dan gurunya adalah murid yang berjaya di dunia dan di akhir. Cuma Ustaz nak terangkan bagaimana akhlak kita. Penilaian ataupun nilai akhlak murni yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita harus kita terapkan dan masukkan di dalam akhlak kita kepada guru. Di antara akhlak-akhlak yang kita tanam kepada guru kita adalah mentakzimkan dan menghormati kepada guru. Ya kan? Pasti Ustaz akan tanya, apa nilai akhlak kepada ibu dan guru kita? Siapa yang bercakap, Ustaz akan tunjuk dia. Oleh kerana guru kita ini merupakan seorang manusia yang mulia. Ustaz juga punya guru dan Ustaz anggap guru-guru kita yang ada di sekolah. Letakkan di hadapan mata kita adalah guru kita adalah manusia yang mulia. Jangan memandang rendah kepada guru. Sentiasa meletakkan taat, setia kepada guru. Sehingga diajarkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ada satu risalah Al-Adabul Murid ma'a Syaikhihi. Adab seorang murid kepada gurunya. Di antaranya ketika belajar, seorang murid itu harus meletakkan kepercayaan sungguh-sungguh kepada gurunya lah yang dapat mendidik dia dengan sebenar-benarnya. Arti kata di situ kata ulama bahwa kalau kita menjadi seorang murid, jangan sesekali memandang rendah terhadap nilai seorang guru. Harus meletakkan kepercayaan sebenar-benar tinggi kita kepada guru. Jadi contohnya kalau adab kita di dalam kelas, ketika guru kita sedang mengajar harus kita dengar dan tidak bercanda.
Apa sahaja kerja yang diberikan guru harus kita buat. Ketika jumpa guru di luar sekolah harus kita sapa dan beri salam. Begitu juga terakhir sentiasa mendoakan guru. Siapa sih ini mendoakan gurunya? Angkat tangan. Tak banyak. Oke, turun tangan. Jadi Ustaz mau lepas diri, adik-adik semua bakat-bakat mendoakan kebaikan ibu bapa dan guru-guru. Inilah sebenarnya nilai akhlak yang perlu kita tanam dalam diri kita. Boleh? Oke. Sebelum Ustaz akhiri ceramah dan pengisian kita sama-sama selawat. Walaupun lepas diri ada persembahan selawatnya daripada adik-adik kita. Boleh? Kalau Ustaz kata Allahumma, semua juga Allahumma, boleh? Masya Allah. Boleh? Oke, Ustaz akan bawa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cahaya Nabi terang benderang sinar di wajah setiap orang yang berselawat pagi dan petang beroleh rahmat malam dan siang. Tahukah kamu salawat itu pembuka pintu redha Tuhanmu akan diangkat amalan ta'at. Allahumma kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya. Jadi sama-samalah kita bersama sentiasa mengikuti akhlak Nabi dan berselawat kepada Nabi. Boleh? Jadi sekadar itu saja pengisian yang dari Pak Ustaz. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua 5. Melihat situasi unta tadi itu, maka Rasulullah menegur tuannya. Kan? Begitu juga suatu ketika ada seekor biawak. Kalau zaman kita di biawak di bahaya. Kan kalau ada biawak sekarang pun mungkin kita lari, betul? Kan? Kita suka biawak ke buaya.
Okey. Berbeza kalau biawak kita di Malaysia ni dengan di padang pasir kan. Kalau di tanah Arab, biawak tu disebut sebagai dhab. Dhab ni maksudnya biawak padang pasir kan. Dan boleh dimakan, hukumnya harus dimakan. Kan dekat tanah Arab tu ada nasi Arab campur biawak. Bahkan dia boleh jadi penawar dan juga ubat. Kerana Khalid Al-Walid merupakan sahabatnya Rasulullah. Ya kan? Adik-adik boleh senyap kan? Ustaz, kalau adik bercakap ni macam Ustaz boleh bercakap. Pasti kita akan berselawat sekejap saja. Okey, dengar dulu. Jadi ketika Khalid Al-Walid makan dhab, dimasak begitu di hadapan Nabi SAW. Kemudian Khalid mengatakan, ya Rasulullah, jumlah makan. Rasulullah mengatakan, Nabi tidak menolak dan tidak mengiyakan. Jadi kata menurut ulama usul fiqh, mereka melihat kerana Rasulullah tidak juga menolak dan juga tidak juga membenarkan, berarti hukumnya harus. Karena kalau Rasulullah tolak berarti hukumnya haram. Kalau Rasulullah membenarkan mungkin jadi sunnah ataupun jadi wajib. Tapi paling tidak pun kalau Rasulullah membenarkan dimakan termasuk daripada sunnah. Tapi Rasulullah tidak tolak dan tidak membenarkan berarti hukumnya harus. Cara kaedah kita nak menilaikan hukum tu begitu. Baik. Jadi suatu ketika nak cerita biawak padang pasir dhab ni datang di hadapan Rasulullah. Ya, kalau biawak kan dia jalan macam mana? Langsung di hadapan Rasulullah, biawak padang pasir itu mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Biawak tidak pernah bercakap. Tapi ketika datang di hadapan Nabi, maka biawak itu mengatakan, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya kamu Muhammad adalah pesuruh Allah. Mungkinlah Ustaz nak tanya lah, kalau ada biawak pun datang panggil nama kita, woi Muhammad, Faruk, rasa-rasa adik-adik buat macam mana? Lagi kan tangkap? Dia. Jadi adik-adik betapa begitulah agungnya Rasulullah sehingga binatang sahaja pun mampu berinteraksi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz nak bagi tahu akhlak yang utama kita tanamkan iaitu akhlak di dalam berbicara. Jangan ada kesombongan, jangan ada makian, jangan ada cacian. Lebih-lebih lagi kalau kita berinteraksi, bercakap, adik-adik diam. Kalau bercakap dengan orang tua bagaimana akhlaknya? Wa qulu qawlan karima wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah kamu bercakap dengan perkataan yang mulia. Maksudnya kalau kita bercakap dengan orang tua ni biar dalam keadaan sopan. Kalau mak ayah kita panggil Muhammad, Zaid kan? Kita jawab, ya wahai kan? Kalau ibu ayah kita panggil sekali, kita kena sahut. Kalau ketika ayah kita bercakap, kita kena diam dan mendengar. Kalau ada ayah kita sedang duduk, jangan lalu dihadap. Kalau ibu kita minta pertolongan untuk membuat kerja, kita bantu. Kalau kita solat, kita sentiasa doa. Siapa? Okey, Ustaz nak tanya, siapa sini yang sentiasa doakan mak ayahnya? Katakan, jujur Katakan. Ada. Okey, turun tangan. Turun tangan sudah. Jadi yang tak angkat tangan ni tidaklah doakannya. Okey, turun. Okey, sudah. Terus riwa. Saya tu doakan tapi saya tak mau tunjuk dengan Tuhan. Saya tak mau tunjuk. Okey, itu antara hak kita dengan ibu bapa. Yang kedua, Ustaz nak terangkan prinsip nilai akhlak kita kepada guru-guru kita. Adik-adik lihat wajah-wajah guru-guru kita yang ada di sekolah ni. Hendaklah bakti mereka, kebaikan mereka.
Guru merupakan salah satu wasilah untuk kita sampai dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah guru, melihat wajah ibu bapa merupakan pahala. Murid yang berbakti dan taat kepada ibu dan gurunya adalah murid yang berjaya di dunia dan di akhir. Cuma Ustaz nak terangkan bagaimana akhlak kita. Penilaian ataupun nilai akhlak murni yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita harus kita terapkan dan masukkan di dalam akhlak kita kepada guru. Di antara akhlak-akhlak yang kita tanam kepada guru kita adalah mentakzimkan dan menghormati kepada guru. Ya kan? Pasti Ustaz akan tanya, apa nilai akhlak kepada ibu dan gurunya? Siapa yang bercakap, Ustaz akan tunjuk dia. Oleh kerana guru kita ini merupakan seorang manusia yang mulia. Ustaz juga punya guru dan Ustaz anggap guru-guru kita yang ada di Ustaz. Letakkan di hadapan mata kita adalah guru kita adalah manusia yang mulia. Jangan memandang rendah kepada guru. Sentiasa meletakkan taat setia kepada guru. Sehingga diajarkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ada sebuah risalah Al-Adabul Murid ma'a Syaikhihi. Adab seorang murid kepada gurunya. Di antaranya ketika belajar, seorang murid itu harus meletakkan kepercayaan sungguh-sungguh kepada gurunya lah yang dapat mendidik dia dengan sebenar-benarnya. Arti kata di situ kata ulama bahwa kalau kita menjadi seorang murid, jangan sesekali memandang rendah terhadap nilai seorang guru. Harus meletakkan kepercayaan sebenar-benar tinggi kita kepada guru. Jadi contohnya kalau adab kita di dalam kelas, ketika guru kita sedang mengajar harus kita dengar dan tidak bercanda. Apa sahaja kerja yang diberikan guru harus kita buat. Ketika jumpa guru di luar sekolah harus kita sapa dan beri salam. Begitu juga terakhir sentiasa mendoakan guru. Siapa sini mendoakan gurunya, angkat tangan. Oh, tak banyak. Oke, turun tangan. Jadi Ustaz mau lepas diri, adik-adik semua bakat-bakat mendoakan kebaikan ibu bapa dan guru-guru. Inilah sebenarnya nilai akhlak yang perlu kita tanam dalam diri kita. Boleh? Oke. Sebelum Ustaz akhiri ceramah dan pengisian kita sama-sama selawat. Walaupun pasti ada persembahan selawatnya daripada adik-adik kita. Boleh? Kalau Ustaz kata Allahumma, semua juga Allahumma, boleh? Masya Allah. Boleh? Oke, Ustaz akan bawa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cahaya Nabi terang benderang sinar di wajah setiap orang yang berselawat pagi dan petang beroleh rahmat malam dan siang. Tahukah kamu salawat itu
buka pintu Ridha Tuhanmu akan diangkat amalan ta'at. Ayuhlah ummah kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya. Di sama-samalah kita bersama sentiasa mengikuti akhlak Nabi dan berselawat kepada Nabi. Boleh? Jadi sekadar itu saja pengisian yang dari Pak Ustaz. Aku lupa lihanda wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua 5 4 3 2 1. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Sahadam Akbar atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Semoga dengan pengisian ceramah Maulid Rasul sebentar tadi, murid-murid dapat menanamkan rasa cinta kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan segala sunnah baginda insyaallah. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian cendera hati kepada tetamu jemputan pada hari ini. Untuk itu majlis menjemput Puan Nur Syammi mengiringi Puan Ning Suhana dan juga Daud Penolakan Pentadbiran untuk menyampaikan cendera hati. Majlis mempersilakan. Okey, semua murid pause sekali. Foto kali. Okey, berikan tepukan kepada penceramah kita pada pagi ini. Pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Sahadam Akbar atas kesudian untuk bersama-sama menjayakan program pada pagi ini. Hadirin sekalian, bagi meneruskan majlis pada pagi ini, marilah sama-sama kita mendengar halwatul alunan kasidah dan selawat yang akan dialunkan oleh kumpulan Ainul Yakin dengan tajuknya. Yang pertama, Hamko Bulana, Undanglah Kami Ya Rasulullah. Yang kedua, Syekhuna. Dan yang ketiga, Rindu Madinah. Dipersilakan.
tidak senyap, kita batalkan persembahan ini. 1, 2. Mau dengar persembahan? Tolong bagi kerjasama. Kalau kamu bisik, kita batalkan persembahan ini, masuk kelas terus. Senyap. Senyap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian cendera hati kepada tetamu jemputan pada hari ini. Untuk itu, majlis menjemput Puan Nur Syamimi mengiringi Puan Ning Suhana dan juga Daud Penolakan Pentadbiran untuk menyampaikan cendera hati. Majlis mempersilakan. Okey, semua murid, pause sekali. Pause kali. Okey, berikan tepukan kepada penceramah kita pada pagi ini.
Pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Sahran Akbar atas kesudian untuk bersama-sama menjayakan program pada pagi ini.